Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur. So, hari ini Cikgu nak bincang bahagian yang terakhir dalam bab pengeluaran, iaitu berkaitan dengan isu-isu pengurusan pengeluaran moden. Bahagian ni agak sukar untuk difahami. Okay? So, Cikgu cadangkan kamu hafal. Okay? Hafal bahagian-bahagian yang penting. Sebab benda ni kamu akan belajar di peringkat lebih tinggi bila kamu masuk ke universiti. So, di peringkat SCPM ni, kita nak just perkenalkan konsep ni kepada kamu. Okay? So, cuba memahami dan hafal bahagian-bahagian yang penting, dan maklumat lanjut ni bolehlah kamu dapat di peringkat universiti atau boleh buat bacaan tambahan. Okay? So, hari ini cikgu akan bincang dua bahagian. Satu berkaitan dengan ISO atau dipanggil Standard Pengeluaran, dan yang kedua berkaitan dengan TQM, iaitu pengurusan kualiti menyeluruh. Okay? So, apa dia standard pengeluaran? Standard pengeluaran ni merujuk pada ukuran prestasi. Okay? Apakah standard yang perlu dicapai oleh bahagian pengeluaran? So, we call that standard pengeluaran. Okay? ISO, International Organization for Standardization ni rujuk pada standard dan piawaian bertulis yang menerangkan elemen asas yang perlu ada dalam satu sistem kualiti sesebuah organisasi. Ingat yang merah tu. Okay? Standard bertulis elemen asas dalam sistem kualiti. Jadi ISO ni dia macam FIFA lah. Okay? So macam FIFA ni adalah badan persekutuan yang mengorganisasi atau menguruskan aktiviti bola sepak di dunia kan. Di Malaysia kita ada FAM. Okay? Sama juga dengan kualiti. Standard kualiti Malaysia diuruskan oleh SIRIM. Dan badan untuk antarabangsa kita ada ISO. Di Singapura ada SISIR. Di UK, Britain ada UCAS. Jadi setiap negara dia ada sebuah badan yang menguruskan standard. So ISO ni untuk seluruh dunia. So semua badan yang menguruskan standard ni merupakan anggota dalam ISO. Jadi mereka menetapkan satu standard yang perlu dipatuhi yang oleh sesebuah organisasi. Okay? Alright. So ISO yang paling popular atau paling biasa dengar ialah ISO 9000. Okay? So dia adalah satu standard bertulis yang menerangkan elemen-elemen yang perlu ada dalam sistem pengurusan kualiti. Okay? Sama seperti definisi ISO tadi ya. Okay. Apakah prinsip atau kriteria ISO? Remember, satu, kita khusus pada pengurusan kualiti. Maksudnya kita tumpu pada pengurusan kualiti sesebuah organisasi. Itu keyword yang pertama. Yang kedua, organisasi perlu dokumentasikan. Keyword dia dokumentasi. Jadi semua pengurusan atau proses kerja kritikal ni kita kena dokumentkan dan patuh kepada proses yang didokumentkan. Jadi kena ada bukti kamu dah patuh semua dokumen yang telah ditetapkan. Okey, itu dipanggil prinsip ISO. Elak masalah dengan mematuhi proses kerja yang betul. Jadi kalau kita patuh prosedur yang telah ditetapkan, tak ada masalah. Contohnya macam sekarang PKPP kan. Jadi bila kamu datang ke sekolah, guru akan mengambil temperature kamu. Okey, suhu badan kamu daftar berapa suhu badan kamu, lepas tu masuk ke kelas. Itu dipanggil proses kerja. Jadi kalau kita ikut proses kerja yang ditetapkan, tak ada masalah. So dalam syarikat pun sama. Jadi dia akan dokumentkan bagaimana proses kerja kritikal ni akan dilaksanakan. Dan ISO ni adalah satu standard umum yang boleh digunakan oleh semua organisasi. Okey, semua pasaraya guna standard yang sama. Semua kilang pakaian guna standard yang sama. Jadi dia tak berbeza untuk setiap organisasi. Dia sama untuk semua organisasi. Dan perkara yang paling penting, tumpu pada pelanggan. Customer first. Okey, itu adalah prinsip ISO. Okey. Tujuan atau faedah ISO, apa kesannya, apa faedah yang kamu dapat kalau kita melaksanakan ISO? Satu, penilaian menjadi lebih mudah. Kita nak menilai organisasi mudah sebab dia ada standard kualiti yang perlu dicapai. Okey. Ada garis panduan untuk mendokumentasikan aktiviti. Okey, ada garis panduan guideline. Macam mana kita nak dokumentasikan aktiviti? Just ikut saja. Okey. Dan landasan organisasi untuk mengekalkan pencapaian sebab pemantauan berterusan. ISO ni perlu diperbarui dalam tempoh masa tertentu. Jadi kamu akan sentiasa dipantau oleh agensi standard.
Jadi kita akan cuba kekalkan pencapaian. Okey. Image lah. Kalau kita ada ISO, maksudnya image organisasi akan meningkat. Jadi kita cuba kekalkan pencapaian kita. Okey. Dan kita juga boleh melakukan proses penambahbaikan. Apa cara untuk membaiki sistem yang sedia ada. Okey. Kenal pasti dan elak masalah berulang dan boleh buat keputusan dengan lebih tepat. Itu kebaikan ISO. Okey, faedah dia. Okey. Kesan ISO implikasi, ingat, dia bukan mengiktiraf produk. Itu adalah pematuhan standard. Okey, ISO ni pematuhan standard. Adakah kita patuhi standard yang telah ditetapkan? Itu ISO. Bukan maksudnya syarikat ni mengeluarkan produk yang berkualiti. Produk berkualiti dengan standard berbeza. Okey. Kepatuhan berdasarkan dokumentasi. Jadi kalau dokumentasi lengkap, maksudnya mereka layak diberi ISO. Okey, so ISO ni bergantung pada cara kita dokumenkan. Kalau dokumen lengkap, kamu akan dapat ISO. Bukan berdasarkan apa yang kamu buat. Okey, berdasarkan apa dokumen yang ditunjukkan. Okey, bukan menjurus pada penyelesaian masalah ya. Okey, dia bukan menyelesaikan masalah. Dia mengelak masalah daripada berlaku. Okey, dan kualiti kerja terjamin. Itu kesan daripada ISO. Okey, kita pergi kepada TQM pula. Okey. Bila sebut TQM, Total Quality Management, maksudnya kita tekankan falsafah kualiti berasaskan pelanggan. Jadi kita sentiasa fokus kepada pelanggan. Kita buat penambahbaikan berterusan, continuous improvement. Kita sentiasa mencari jalan untuk membaiki kelemahan dalam syarikat kita. Melibatkan semua orang. Tak kira lah kamu ni office boy ke, pemandu ke, executive ke, manager ke, semua terlibat dalam TQM. Dan kita akan buat perubahan secara menyeluruh pada organisasi. Itu dipanggil TQM. Okay? Kenapa kita amalkan TQM? Objektif dia, of course, meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi kalau kita tekankan kualiti, pengguna dapat kepuasan. Mereka dapat barang yang terbaik. Meningkatkan keberkesanan, effectiveness. Buat sesuatu yang betul. Okey, itu tujuan TQM. Menghasilkan produk yang boleh penuhi citarasa pelanggan dan boleh meningkatkan kualiti produk dengan harga yang kompetitif. Nampak? Kita tekankan kualiti. Buat yang betul, keluarkan barang yang boleh penuhi citarasa pelanggan. Okey. Keluarkan barang yang berkualiti. Kita tekankan kepuasan pelanggan. Semuanya menjurus ke arah kualiti saja. Okey, dan juga pelanggan. Okey, prinsip TQM sama juga. Kita fokus pada pelanggan. Pekerja diberi authority untuk buat keputusan. Jadi pekerja diberi hak untuk buat keputusan. Itu satu prinsip yang penting ya. Sebab bila mereka ada kuasa, mereka boleh buat kerja dengan lebih baik. Tanggungjawab datang bersama dengan kuasa. Okey. Semangat kerjasama. Wujudlah semangat kerjasama antara ahli. Jadi mereka saling percaya antara satu sama lain. Dan pihak pengurusan ini mesti menjadi contoh amalan baik pada pekerja. Okay. Follow the leader. Leader mesti tunjukkan role model yang baik. Jadi bila leader, ketua ni sentiasa menekankan kualiti, subordinat atau pekerja bawahan pun dia akan ikut. Okay. So kita kena jadi contoh kepada orang bawah. Okay. Penambahbaikan berterusan menjadi teras aktiviti pengeluaran. Sentiasa fikir macam mana kita boleh improve. Macam mana kita boleh buat penambahbaikan. Itu prinsip TQM. Okay. Ada beberapa kelebihan. Boleh meningkatkan kualiti produk. Boleh meningkatkan productivity. Daya pengeluaran meningkat. Okay. Meningkatkan reputasi maksudnya image. Syarikat yang menekankan penambahbaikan dipandang tinggi. Okey, kurangkan kos operasi sebab tak ada masalah dalam produk. Okey, peningkatan daya saing dan sebagainya. Kelemahan, of course, kos pelaksanaan tinggi. Sebab kita bukan tengok satu aspek tau. Kita nak buat perubahan secara menyeluruh. Melibatkan semua aspek dalam syarikat. So, melibatkan kos yang tinggi. Perlukan pekerja yang mahir dan ambil masa yang lama. Jadi TQM ni bukan sesuatu yang boleh kita capai dalam masa sehari dua. Dia mengambil masa yang lama. Okey. Okey, contoh soalan. Inilah contoh soalan yang mungkin ditanya. Nyatakan 4 prinsip ISO, 4 faedah pelaksanaan. Okey, untuk B ni kamu kena kaitkan dengan pengeluaran pakaian. C kaitkan dengan hospital swasta. Okey, so ni contoh soalan yang boleh ditanya dalam exam. Okey, try your best.
Okay, that's all. So, jangan lupa subscribe, like dan share. Dan jika ada sebarang kemuskilan, bolehlah kamu letak di bahagian komen. So, wish you good luck. Keep trying. Wish you all the best.